satu wawancara iaitu mengenai dengan Brunei Content Festival 2023. Jadi kita terus sahaja mengikuti wawancara ini dan alhamdulillah ya di studio kita telah pun kita jemput dua orang tetamu undangan kita dan kita perkenalkan sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Puan Rosnani binti Haji Muhammad Yusof iaitu pengurus kanan pembangunan industri penyiaran unit pembangunan industri AITI dan assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dan bersama kita juga iaitu Yang Mulia Puan Nurul Huda binti Sulaiman iaitu pengurus pembangunan konten unit pembangunan industri AITI. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Apa kabarnya Nek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk memulakan sesi wawancara kita ni hari ini, kalau dapat tadi kaitkan sebenarnya Puan dengan package program yang baru saya disaksikan penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan kreativiti. Kalau bercakap mengenai konten pun kreativiti je memerlukan kreativiti. Tapi sebagai mukadimah, mungkin boleh diajukan soalan pertama kepada Puan Rosnani. Mungkin boleh diterangkan apakah sebenarnya Brunei Content Festival 2023 ni, silakan. Terima kasih Deni, terima kasih Intan. Sebenarnya Brunei Content Festival 2023 ni sebenarnya adalah satu acara yang diadakan secara tahunan annual. Jadinya dalam acara tersebut ada diadakan secara 3 hari berturut-turut. Jadinya dalam salah satu daripadanya adalah satu screening atau pameran di mana dalam masa yang sama kami ada mengadakan pertandingan tu. Jadinya dibukakan kepada orang ramai ataupun pengingat-pengingat kreatif yang ada membuat video ke ataupun membuat muzik video ke apa. So, jadinya dibukakan kepada mereka yang bergiat seni ni untuk bertanding dan dibawa ke screening itu nanti and then dipamerkan. Dalam masa yang sama dalam 3 hari itu kami juga ada mengadakan forum. Jadinya untuk berbincang bersama dengan pakar-pakar yang ada banyak experience lah tu dengan apa yang content creation lah tu. Jadinya dalam mana orang ramai digalakkan untuk mengikuti dan menyertai lah pertandingan ini. Dalam masa yang sama forum pun dibukakan pada orang ramai khususnya yang penggiat-penggiat seni juga and then nanti akan dimaklumkanlah tarikh-tarikhnya. Yang semua ini the main adalah Malam Anugerah sebenarnya is the acara kemuncak lah bagi content festival ini. Jadinya mana-mana pemenang itu akan dimaklumkan pada malam itu lah. Jadi dalam acara pemenangan content festival ada 3 main acara. The main kemuncak Malam Anugerah. Jadi itulah the main adalah acara-acara bagi bulan festival. Mungkin kalau boleh ditanyakan ni Puan yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini, mungkin ada yang bertanya apa kan sebenarnya konten ni? Mungkin secara terma yang ringkas barangkali Puan, apa sebenarnya konten ni Puan? Konten ini sebenarnya bermacam-macam sebenarnya. Bukan limited ataupun terhad mengenai dengan pembikinan filem. Ia boleh juga meliputi aspek macam muzik, boleh juga short videos ataupun segala macam advertisements pun boleh, arah social content, social media content, arah platform. Jadinya dalam itu apa-apa yang dibuat ataupun yang dikeluarkan ke dalam mana-mana platform boleh ditandingkan dalam jadi itu yang dipanggil konten itu sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya. Dan kalau boleh kita tahu ni Puan ya, Brunei Content Festival ini bila ianya dibukakan ni? Bermula bila dan juga sampai bila? Okey, sebenarnya Content Festival ini yang anugerahnya pertandingannya sudah dibukakan. Jadi penutupnya 23 Jun ni. 3 Jun ni ya. Tidak lama lagi sebetulnya, tinggal beberapa hari saja lagi untuk bisa kita menyertai ya menulis pertandingan ini. Dan seterusnya ni Puan ya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara objektif ataupun tujuan utama anugerah Brunei Content Festival 2023 diadakan. Okey, antara tujuannya diadakan sebenarnya untuk membagi pengiktirafan kepada penggiat-penggiat seni di tempatan kita ni, seperti penerbit filem ataupun pencipta kandungan digital ataupun freelancers kita ni, semua yang ada
involve ataupun yang berkecimpung dalam seni digalakkan untuk menyertai dan mengikuti acara-acara tersebut sebagai salah satu cara untuk mengiktiraf bisturang yang berkecimpung dalam industri inilah. Ya, jadi ini rasa-rasanya akan menarik minat ni kepada yang minat untuk menghasilkan satu video yang pastinya mengandungi mesej yang tertentu ya. Betul. Kalau boleh diajukan soalan berikutnya kepada Puan Nurul Huda. Tadi sudah mengetahui apa maksud konten. Tadi pun sudah mengetahui sebenarnya ni 17 hari bulan, ada lagi beberapa hari lagi masih dibukakan sehingga 23 hari bulan. Jadi ada sempat lagi sebenarnya penonton. Mungkin soalan yang berikutnya yang yang patut diperjelaskan pada penonton yang rasanya banyak yang tertanya-tanya. Boleh kadang-kadang aku ikutnya. Jadi apa sebenarnya kriteria ataupun dibukakan pada siapa sebenarnya pertandingan ini? Silakan Puan. Thank you Danny. Pertandingan Anugerah Brunei Content Festival ini dibahagikan kepada dua kategori. Yang mana kategori pertama iaitu kategori industri dan kategori kedua kategori terbuka. Jadinya kategori yang pertama yang saya jelaskan tadi ianya khusus bagi syarikat-syarikat pengeluaran tempatan yang berdaftar yang mana mereka boleh mempertandingkan isi kandungan mereka di bawah 4 subkategori iaitu kategori drama terbaik, komedi terbaik, seram terbaik dan iklan terbaik. Okey, yang kategori terbuka ini kami terbukakan kepada pekerja bebas atau dikenali sebagai freelancers. Okey, dan penuntut-penuntut institut pengajian tinggi. Yang dimaksudkan penuntut itu hendaklah berumur di antara 15 hingga ke 35 tahun. Okey, mereka boleh mendaftar dan mempertandingkan isi kandungan mereka di bawah 4 subkategori iaitu identiti Brunei terbaik, filem pendek terbaik yang berdurasi di antara 5 hingga ke 30 minit, muzik video terbaik dan filem pendek terbaik di bawah Institut Pengajian Tinggi. Okey, selain daripada itu penyertaan yang kami terima ni Joa, Dania dan Intan akan berpeluang memenangi jua anugerah juri seperti berikut iaitu sinematografi terbaik, penyuntingan terbaik, pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, arahan terbaik, konsep terbaik, kandungan sosial media terbaik dan last sekali persembahan terbaik. Jadi kalau kan mau tahu maklumat lanjut para yang berminat ini bolehlah melayari laman sesawang kami www.contentfestival.pn atau melalui Instagram kami aiti.brunei. Alhamdulillah Puan, ini sudah mengetahui Puan bila dibukakan kategori-kategorinya. Rasanya soalan berikutnya ni Puan. Mesti banyak yang tertanya, apa dia hanya Puan? Yes. Okey, pada tahun ini Anugerah Brunei Content Festival 2023 para pemenang akan berpeluang memenangi hadiah-hadiah berupa wang tunai, trofi dan sijil penyertaan. Jadi kepada bis kita yang mungkin berminat untuk mengikuti ni, dan mungkin sahaja bis kita ada minat tapi tidak tahu di platform mana untuk disalurkan. Jadi bis kita sama-sama menyertai anugerah atau pertandingan Brunei Content Festival 2023 ini. Dan seterusnya ni Puan Nurul Huda, bagaimana dengan tata cara untuk bis kita ataupun penonton kita untuk menyertai anugerah Brunei Content Festival ini? Okey, para peserta yang berminat bolehlah melayari seperti saya maklumkan tadi iaitu ke laman sesawang www.contentfestival.pn dan di sana terdapat borang talian di mana mereka boleh isi dan memuat naik isi kandungan hasil karya mereka di sana. Dan terma dan syarat juga terdapat di dalam laman sesawang tersebut. Jadi bis kita bolehlah melayari menerusi laman sesawang di www.contentfestival.pn dan bolehlah mengisi borang dalam talian dan memuat naik konten yang dipertandingkan. Mungkin saja bis kita lebih kepada ingin membuat ataupun buat video mengenai dengan sesuatu topik, rasanya ini adalah salah satu tempat auda untuk bis kita meluangkan masa untuk
mengisi, membuat konten yang memberi manfaat bukan sahaja untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat ya. Betul. Rasanya memang satu yang boleh Auda cuba. Apabila kita melihat sebenarnya Puan Puan Rosnani dan Puan Nurul Huda, kalau kita melihat dari segi penggunaan sosial media, video-video yang dikongsikan di sosial media kita ni, apabila kita menyaksikan satu drama pendek ataupun iklan, soalan yang secara personal apabila saya menyaksikan, lepas tu harus terfikir, orang Brunei punya membuat lawa jua, amazing video ni. Tapi sayang setakat itu saja. Mungkin inilah platform yang terbaik sebenarnya untuk menampilkan karya Auda, untuk orang mungkin mendapat pengiktirafan daripada AITI dan mendapat hadiah dan sebagainya. Alhamdulillah, merupakan satu platform yang baik. Dan untuk menutup barangkali sesi wawancara di atas keterbatasan waktu, banyak sebenarnya soalan yang kami tanyakan ni Puan. Tapi di atas keterbatasan waktu, kita balik semula kepada Puan Rosnani ni Puan. Untuk soalan terakhir Puan, apakah sebenarnya saranan pihak AITI dengan adanya program seperti ini? Silakan Puan. Terima kasih. Jadinya pihak AITI ingin menyarankan kepada orang ramai untuk menyertai pertandingan Anugerah Brunei Content Festival 2023 dan seterusnya menjemput orang ramai untuk sama-sama menyokong program tersebut sebagai untuk memberi pengiktirafan yang sebaik-baiknya lah kepada pencipta kandungan tempatan kita ni. Jadinya inilah kesempatan untuk PIS kita untuk diberikan pengiktirafan itu sebenarnya. Jadinya sayang kalau indah diikuti juga. Betul. Saya dipahamkan Puan, ini adalah kali kedua sebenarnya pertandingan ini diadakan. Mungkin kalau boleh dikongsikan sebagai penutup je barangkali untuk wawancara kita hari ini, sambutan pada orang ramai setakat ini dan juga mungkin yang lepas barangkali berapa banyak video yang telah diterima. Yang videonya kami terima artinya bercampur kan tau, sebabnya ia bukannya video sahaja kan. Betul. Jadinya tapinya yang kami terima sebanyak dalam 70 lebih penyertaan tapi di filter adalah ikut kategori masing-masing ya. Tapi itu tu mengikut pandangan orang ramai, ada macam komen-komen masih lagi mau ada lagi. Jadinya that's why AITI membuat lagi tahun ini dan tahun depan insya-Allah lagi. Insya-Allah alhamdulillah. Dan kalau kita mengetahui bersama di mana tarikh tutupnya adalah 23 hari bulan. Jadi setakat ini berapa ramai sudah yang mendaftar untuk mengikuti pertandingan ini? Kalau mengikut dalam sistem yang kami sudah kumpulkan, sejumlah dalam 50 lebih lah. Wow. 50 lebih. Jadi tutup 23 hari bulan. Intan sempat Intan. Sempat. Macam mana? Itulah ya. Kadang-kadang perkara ini sebenarnya dapat kita ni. Tapi sebenarnya kalau video yang cantik sebenarnya yang mempunyai message yang terkini yang mengikut isu-isu semasa. Kan? Baik. Alhamdulillah. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rosnani binti Haji Muhammad Yusof, iaitu pengurus kanan pembangunan industri penyiaran unit pembangunan industri AITI, dan juga terima kasih kepada Puan Nurul Huda binti Sulaiman, iaitu pengurus pembangunan konten unit pembangunan industri AITI. Jadi untuk akhirnya ini mungkin ada kata-kata akhir ataupun nasihat kepada penonton kita yang rasanya ingin mengetahui atau ingin mengikuti pertandingan ini. Mungkin ada beberapa yang perlu mereka dipatuhi ataupun macam mana? Okay, I think bagi orang-orang ramai untuk mengetahui lagi lebih lanjut, sila layari laman Sesawang and also juga pastikan yang konten-konten yang dipertandingkan ini mengikut kriteria yang diterterakanlah di sana. Alhamdulillah, iaitu www.contentfestival.pn. Jadi apa lagi ada penonton, masa lagi batah ni ada 23 hari bulan tutup. Jadi terus pergi ke laman Sesawang tersebut untuk mendapatkan informasi yang perlu Auda tahu sebelum Auda menghantarkan konten Auda. Ya, Bapak, terima kasih sekali lagi kepada Puan kerana sudi datang ke Sejarah Pagi untuk memberitakan mengenai dengan Anugerah Brunei Content Festival 2023. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.